Assalamualaikum, salam sejahtera kepada kesayangan Kak Jananas. Okey, kita kembali lagi ke dalam rancangan Memori Seram. Kali ini dalam Memori Seram, dia ada beberapa kisah yang menarik yang terjadi pada zaman dahulu kala. Okey, tempat dan negara yang terbabit akan dirahsiakan. Okey, apa yang kita hendak perhatikan di dalam rancangan Memori Seram ini adalah kita berhibur dan mungkin kita boleh mendapat satu tauladan atau sempadan daripada kisah-kisah yang diceritakan. Okey, kisah yang pertama ini adalah bertajuk Difitnah. Okey. Seorang wanita ini di dalam sebuah kampung telah difitnah, iaitu membunuh suaminya serta dia telah berzinah dengan lelaki lain. Namun, perkara ini telah difitnahkan oleh seseorang yang tidak dapat memperistikan dia. Lalu, wanita ini telah diikat di bawah satu pokok besar, iaitu pokok yang mempunyai banyak akar-akar dia. Diikat di situ, lalu terjadilah sesuatu yang tragis di mana lelaki ini dia adalah penghulu kampung dan dia mempunyai perasaan cinta yang tidak terbalas ataupun tidak dibalas oleh wanita ini. Namun dia menyimpan dendam. Walaupun suami wanita ini telah meninggal, dia telah menuduh wanita ini telah membunuh suaminya. Sedangkan suaminya meninggal secara semula jadi. Namun kerana dia sakit hati kerana wanita ini menolak cintanya dan menggunakan kedudukan dia sebagai seorang penghulu, dia telah mempengaruhi seluruh penduduk kampung untuk merejam wanita ini sampai mati. Mengikut mengikut Al-Quran. Namun wanita ini merayu untuk dilepaskan sebab dia mengatakan dia telah difitnah. Namun tiada siapa yang percaya pada dirinya kerana terpengaruh dengan kata-kata si penghulu. Jadi akhirnya wanita ini direjam dan semasa dia berlumuran darah, dia berkata, "Aku bersumpah dengan darah yang mengalir dari tubuhku ini bahawa kampung ini tidak pernah akan aman." Dia berkata begitu. Namun mereka seseolah tiada simpati kepada wanita ini. Lalu direjam sampai mati dan ditinggalkan di bawah pokok itu. Namun kejadian seram berlaku seminggu selepas kematian wanita itu, di mana penduduk kampung telah dihantui oleh hilayan yang mengerikan di waktu senja menjelang. Dan ada juga penduduk yang telah dikacau, telah diganggu oleh makhluk yang kononnya apabila mereka melalui di bawah pokok atau berdekatan dengan pokok besar itu. Jadi daripada itu, penduduk kampung telah melakukan sesuatu yang khurafat, iaitu menyediakan sajian atau sesaji untuk penunggu pokok itu. Namun begitu, walaupun mereka menyediakan macam-macam juadah, namun penduduk tetap diganggu. Dan apabila benda ni berterusan, dia menjadikan sesuatu yang kata orang khurafat tu menjadi-jadi sehingga melibatkan syirik, di mana penduduk lebih percaya pada bomoh, tidak lagi pergi ke masjid, mereka memakai tangkar-tangkar dan sebagainya untuk melindungi rumah dan juga diri mereka. Dan akhirnya datang seorang hamba Allah, iaitu seorang pendidik ataupun mereka panggil cikgu, datang ke kampung itu. Namun cikgu menjadi pelik apabila rumah yang ingin dia sewa
penuh dengan tangkal-tangkal. Akhirnya, apa yang cikgu ini lakukan adalah dia membuang tangkal-tangkal semua di dalam rumah sewanya, dan akhirnya pada malam pertama dia melakukan sesuatu yang lama penduduk kampung ini tidak lakukan, iaitu dengan membaca Al-Quran. Namun, dengan membaca Al-Quran, penunggu pokok besar itu sangat marah. Dia sangat marah sehingga dia merintih seseolah kesakitan. Seluruh penduduk mendengar rintihan dia. Dan Tok Penghulu yang lama tu telah lama meninggal dunia. Lalu cucunya yang mengambil alih sebagai Tok Penghulu. Jadi cucunya ni datang ke rumah cikgu tu dan memukul cikgu itu. Dia kata, ini sudah menjadi keturunan kami untuk menyediakan sesaji. Dan jangan sekali-sekali kamu nak ubah apa yang telah dibuat berkurun lama di kampung ini. Namun cikgu itu tidak berpatah hati atau tidak sakit hati dengan tindakan cucu Tok Penghulu. Dia meneruskan dengan memberi pendidikan kepada orang kampung untuk kembali ke jalan yang diredai oleh Allah, iaitu dengan melakukan solat 5 waktu dan juga membaca Al-Quran di rumah masing-masing. Dan akhirnya, penunggu itu tidak dapat mengganggu orang kampung. Namun penunggu itu berulang alik ke rumah cucu Tok Penghulu. Walaupun Tok Penghulu itu sudah lama mati, namun dia tidak akan aman selagi ada keturunannya. Lalu cikgu telah mengambil keputusan untuk pergi ke pokok besar itu bersama dengan penduduk kampung, dan juga Tok Penghulu akhirnya dia menyerah kerana apa? Kerana isterinya telah diambil oleh penunggu itu. Dan bila mereka ke pokok besar itu, ternyata isteri cucu Tok Penghulu tu ada di situ. Dia terikat seperti mana wanita itu terikat mungkin 20 lebih tahun yang lalu. Lalu wanita ini menceritakan melalui badan isteri cucu Tok Penghulu itu di mana dia telah difitnah, disiksa dan direjam sampai mati oleh seluruh penduduk kampung. Sebab itu dia kata rohnya tidak diterima bumi. Rohnya terikat dengan janji dan sumpah yang telah dilafazkan. Jadi cikgu itu telah menolongnya dan kembalikan dia kepada alam dia yang sebenarnya. Dan akhirnya dengan bantuan cikgu itu, kampung itu terlepas daripada sumpahan yang telah bertahun-tahun berkurun lamanya. Jadi itulah pengakhiran kisah yang sangat tragis di dalam sebuah kampung di zaman dahulu kala. Tak kala masa itu orang kurang berpendidikan agama, kan? Jadi terjadilah perkara-perkara seperti ini. Apa yang Kak Jana boleh ambil daripada kisah ini adalah jangan sesekali kita memfitnah. Dan memang betul apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya fitnah itu adalah seperti membunuh saudaramu sendiri. Tengok, kerana perbuatan seseorang, kerana perasaan cinta yang terlarang, akhirnya menjadi satu tragedi yang menyusahkan anak keturunan dia sendiri. Kan? Jadi, pada Kak Jana, kita janganlah buat sesuatu yang menyakiti insan lain. Lebih baik kita berbuat baik sesama manusia. Dan ingat, dosa besar mana pun dengan Tuhan, Tuhan akan ampunkan. Tetapi, kalau kita berdosa dengan manusia, selagi manusia tu tak ampunkan kita, macam mana keadaan kita? Betul tak? Jadi fikir-fikirkanlah
dengan tindakan kita. Okey? Apa yang kita akan ambil dan apa risikonya yang kita kena tanggung ataupun keturunan kita kena tanggung. Okey. Kak Jana ingin berhenti sejenak, okey, ingin memberitahu bahawa pada hari ini rancangan Memori Seram telah ditaja oleh Automax 3. Okey? Automax 3 Radiant Serum didatangkan khas oleh company RF Triwell. Okey. Ini adalah Radiant Serum. Ramai yang bertanya, itu hari minggu lepas video yang lepas mereka bertanya tentang Fermac 3. Okey, ini adalah daripada syarikat yang sama iaitu Automax 3 Radiant Serum. Okey, serum ini sangat cepat penetrate pada muka anda atau kulit muka anda. Dan dia ada kandungan dragon blood. Bukanlah dragon blood tu adalah sejenis tumbuhan. Bukannya daripada dragon yang sebenar-benarnya. Kalau ambil daripada dragon blood yang sebenar-benarnya, habislah kan. Dragon, apa kata orang, extinct daripada dunia ni. Betul tak? Okey. Jadi, dragon blood ini, kegunaan dia banyak. Anda boleh Google, apakah fungsi dragon blood. Antara satunya adalah dia meredakan keradangan kulit. Keradangan kulit ni macam kulit yang sensitif di mana anda menghadapi kata orang bintik-bintik ataupun ruam ataupun eczema, anda mempunyai psoriasis seperti Kak Jana ni, nampak ni? Itu sangat baik anda gunakan. Dia menegangkan kulit anda. Dan untuk para pelajar, anda pastinya ingin mendapatkan Automax 3 sebab ia mencerdaskan dan menyegarkan serta menjadikan anda alert bila Automax 3 ni anda gunakan di kawasan muka dan leher anda. Jadi, untuk anda fokus pada pembelajaran anda, Kak Jana memang rekomen pada pelajar untuk mendapatkan Automax 3. Jika anak anda ada masalah lesu-lesu, lemah, asyik nak tidur, anda spraykanlah menggunakan Automax 3. Spraynya seperti ini. Anda boleh buatnya dalam bentuk air. Ini boleh didapati juga. Ini nano mist spray. Anda cuma spray saja seperti ini. Spray kan di keliling muka ataupun di badan-badan anda yang mempunyai keadaan kulit yang bermasalah. Anda cuma spray saja. Anda akan kelihatan segar. Kelihatan segar dan sentiasa kelihatan awet muda macam Kak Jananas, ya. Jadi inilah rahsia kecantikan Kak Jananas. Okey. Jadi untuk mendapatkan Automax 3, anda boleh lunsuri Kak Jana punya media sosial platform dan juga bisnes partner Kak Jana seperti Puan Sofia and Surya, Encik Nasman United, Liana Halim, Lamra Sidik, ya. Dan lain-lain lagi bisnes partner Kak Jana, anda boleh hubungi mereka. Sebab mereka berada kemungkinan berdekatan dengan anda semua. Jadi mereka akan memberikan servis yang terbaik di daerah anda sendiri. Okey, itu saja rancangan Memori Seram dibawa oleh Automax 3 daripada RF Triwell. Buat sampai jadi. So, kita berbalik kepada cerita yang kedua. Okey. Cerita yang kedua ini terjadi kepada pasangan suami isteri yang berketurunan Cina. Okey. Jadi dahulu kala orang Cina, orang Melayu, orang India semua tinggal di dalam satu kampung. Jadi cerita tragis ini amat menyayat hati. Jadi menjadi kenangan kepada seluruh warga kampung. Di mana pasangan suami isteri orang Cina ni
sangatlah berpendidikan tinggi. Mereka memiliki rumah yang cantik, mempunyai kereta. Ada satu je kekurangan dalam hidup mereka adalah mereka belum ada zuriat, iaitu tidak ada anak lagi. Walaupun sudah berkahwin hampir 10 tahun. Lalu, apa yang terjadi adalah pada suatu hari, mak wanita Cina ini jadi telah datang ke rumahnya. Dia telah bersembayang di Topekong. Okey. Di mana dia meminta agar menantu dan anak perempuannya akan mendapat zuriat atau anak secepat mungkin. Namun menantunya berkata, "Tak apa mak," dia kata. "Kalau tak ada anak pun tak apa, tapi kami suami isteri sangat bahagia." Namun sebagai seorang ibu mertua, dia hendakkan zuriat. Pasal katanya kawan-kawan dia semua dah ada cucu. Cuma dia seorang aja tak ada cucu. Dah lah dia anak perempuan satu-satunya. Lepas tu, tak ada anak pula. Lalu, dia meminta izin kepada menantunya agar mereka berdua pergi sembayang di Topekong. Bersama-sama untuk meminta daripada Tuhan agar memberi mereka keturunan. Namun, disebabkan kesibukan menantunya mengatakan biar anak perempuan, biar isterinya sahajalah yang mengikut ibu mertuanya. Jadi dia mengizinkan ibu mertuanya membawa anaknya pergi ke Topekong untuk sembayang. Ya, jadi maka pergilah anak isterinya dengan mak mentuanya pulang ke rumah mak mentuanya, dan keesokan hari mereka ke Topekong. Isteri dan suami ini, isteri kepada lelaki ini sangat sayang kepada suaminya. Begitu juga dengan suaminya. Namun manusia dengan nafsu tak dapat dipisahkan. Okey, pada malam kejadian itu, setelah pergi ke Topekong, wanita ini telah bermalam di rumah maknya. Namun ketika dia menelefon ke rumahnya, tiada sesiapa yang angkat. Jadi dia merasa sangat khawatir keadaan suaminya. Sebab suaminya tidak pernah berkelakuan seperti itu. Lalu dia meminta izin dengan ibunya. "Mak, saya nak balik lah. Nak tengok suami saya. Saya rasa tak sedap hati," dia cakap. Jadi mak dia kata dah malam. Dia kata tak apa. Saya akan memandu dengan cermat. Dia. Lalu mak dia mengizinkan dia pulang. Setelah pulang dan sampai di depan pintu rumah, alangkah terkejutnya wanita ini apabila mendapati ada sepasang kasut wanita di depan muka pintu. Hatinya sangat berdebar-debar. Siapakah yang ada di dalam rumahnya? Jadi, bila dia buka pintu, dia nampak 2 gelas berisi wine di atas meja. Dan dia dengan berdebar-debar membuka pintu bilik tidurnya. Dan alangkah terpanjatnya dan alangkah sedih bercampur kecewa apabila mendapati suaminya sedang tidur dengan wanita lain. Dan dalam keadaan yang sedih, kecewa dan marah, dia telah menulis sesuatu dengan menggigit jarinya. Jarinya ni dia bergigit sehingga keluar darah. Dan dia menulis di atas kertas yang Cina buat sembayang, yang warna kuning tu, dia bercakap, "Saya tidak akan maafkan kamu." Dan selepas itu dia mengambil blanket panjang, blanket. Jadi dia dengan sebuah kerusi, dia telah menggantung dirinya di bawah sebuah pokok. Dan pokok itu pula berdekatan dengan pokok-pokok pisang. Jadi bila pagi suaminya membuka pintu rumah, alangkah terkejutnya dia melihat isterinya tergantung di depan rumah di pokok besar itu. Dan suami dia berlari menurunkan isterinya, namun isterinya sudah pun menjadi mayat. Lalu mak mentuanya sampai
Dan mak mentua dia meraung melihat keadaan anaknya seperti itu. Apa yang suaminya tak tahu sebelum isterinya membunuh diri, isterinya sempat menelefon maknya mengatakan dia telah selamat sampai ke rumah dan menceritakan kejadian yang terjadi. Maknya pula cakap dia akan datang. Namun maknya terlambat untuk datang ke rumahnya. Kan? Sebab anaknya telah pun membunuh diri. Dan mengikut kepercayaan orang-orang Cina, ada satu perkara mak dia berdendam dengan menantunya. Dan akhirnya orang Cina kan dia meninggal, ada abunya. Mereka dibakar dan ada abunya. Jadi maknya telah pergi dengan perasaan dendam, telah pergi ke rumah menantu dia. Dia telah taburkan di atas tempat tidur dan di sekeliling sekeliling bilik, dalam bilik dia tu abu anaknya dengan menyeru supaya anaknya datang membalas dendam dan buat suaminya hidup tak tenang, dan juga kalau nak suaminya temankan dia, bunuhlah suaminya tu. Jadi mak dia perintahkan seperti itu. Dan akhirnya setelah mak mentua ni balik daripada rumah dia, lelaki ini mengalami perkara-perkara pelik, iaitu ada bunyian yang pelik-pelik dalam rumah, seperti kerusi ditarik orang, tiba-tiba ada air seperti diminum oleh seseorang di atas meja, sedangkan dia seorang-seorang di dalam rumah itu, dan banyak kejadian pelik. Dan akhirnya lelaki ini tidak tahan, dia telah memanggil seorang priest seorang priest yang menjaga topekong untuk membantunya. Dan priest ini telah berkata kepada lelaki ini bahawa benda ini sangat kuat untuk dia melawan. Sebab apa? Ini telah seseorang telah menyumpah dia dengan sumpahan, dan roh ini sangat marah. Dan roh ini sebenarnya adalah roh isterinya yang tidak tenang, yang sangat marah pada dia dan tidak maafkan dia. Dan akhirnya kerana dia rasa bersalah, dia sangat sayang pada isterinya, dengan satu kesilapan yang dia buat itu menduakan isterinya, akhirnya di tempat yang sama isterinya menggantung diri. Dia telah menggantung diri dia dengan berpendapat yang dia ingin berjumpa isterinya di alam sana. Dan di masa itulah penduduk kampung mendapati lelaki ini di pagi hari telah tergantung di pokok yang sama di mana isterinya telah membunuh diri. Jadi inilah apa yang kita boleh kita boleh pelajari daripada kisah ini adalah, jikalau anda lah terutama lelaki atau wanita tidak terkecuali ingin menduakan pasangan anda, kan, tak perlulah dalam rumah sendiri, kan. Zaman dulu pun ada hotel ada rumah tumpangan, kan. Pergilah sewa bilik ke apa, kan. Kalau nak buat maksiat pun janganlah buat dalam rumah sendiri, betul tak? Jadi pada Kak Jana, inilah kadang-kadang kesilapan manusia, kelemahan manusia, kan. Akhirnya kerana kesilapan kita, orang lain yang meragut nyawa, orang lain yang mati, dan akhirnya diri sendiri pula bunuh diri sendiri kerana rasa bersalah yang amat sangat. Jadi sebelum kita bertindak tu, kan, jadilah manusia yang waras, berakal sihat. Jadi barulah kita membuat tindakan yang baik. Kalau nak anak pun buat berbincang. Boleh ambil anak angkat, betul tak? Boleh gunakan, kalau cara moden ni macam-macam cara. Dan doktor ada IVF lah, anak tabung uji lah, macam-macam, yang boleh diusahakan. Tapi bukanlah dengan jalan-jalan dengan menduakan pasangan kita. Itu saja untuk kali ini dalam rancangan Memori Seram. Anda jaga diri anda. Jaga penjarakan sosial. Stay safe and be healthy
always. Okay? Salam sayang, sayang, sayang dari Kak Jananas. Memori seram.